Jadi peranan pengurusi program sangatlah penting. Transformasi ini melibatkan penyusunan semula semua program pengajian berdasarkan disiplin keilmuan dan sektor pembangunan. Pendekatan ini ditentukan tentunya dapat menyokong gagasan pembangunan sains kelautan dan sumber akuatik. Untuk mencapai hasrat baharu ini, kita telah memperkenalkan 8 pusat pengajian. Pertama, Pusat Pengajian Sains Asas, Pusat Informatik dan Matematik Gunaan, Pusat Sains Marin dan Sekitaran, Pusat Pengajian Sains Perikanan dan Aquakultur, Pusat Pengajian Sains dan Teknologi Makanan, Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim, Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kelautan. Dekan-dekannya semua ada di hadapan ini. Semua pusat pengajian ini perlu memberikan tumpuan untuk menjayakan dan mengembangkan program pengajian dalam keilmuan dan sektor pembangunan masing-masing. Pada masa yang sama, penyelidikan fundamental dan gunaan untuk memperkasa kepakaran bakat akademik diperkukuhkan dan proses pemindahan ilmu kepada masyarakat diarus perdanakan. Bagi membolehkan PNP bersifat holistik, UMT memperkenalkan Pusat Pendidikan Asas dan Liberal atau ringkas yang dipanggil PAPAL, PPAL, yang mempunyai 4 jabatan. Pada masa ini akan mempunyai 4 jabatan dan mungkin dikembangkan pada masa akan datang. Jabatan Kenegaraan dan Peradaban, Jabatan Bahasa dan Komunikasi, Jabatan Ilmu Dasar dan Keusahawanan, dan Jabatan Seni Kreatif dan Sains Sukan. Pusat pendidikan ini perlu memberikan tumpuan kepada penyampaian kursus wajib dan elektif universiti sebagai sebahagian daripada pembangunan PNP untuk melengkapkan suatu program pengajian. Perkhidmatan ini penting bagi membolehkan pelajar terdedah kepada kursus asas dan liberal yang diperlukan untuk membolehkan kita menghasilkan insan yang holistik, mempunyai daya kreatif yang tinggi dan berkeyakinan diri. Status dan tanggungjawab pusat ini sama seperti pusat pengajian, kecuali ia tidak menawarkan program pengajian. Ahli akademik yang ditempatkan di PPAL mempunyai tanggungjawab yang berat untuk membina kursus liberal yang berwawasan. Ini termasuklah umpamanya kursus alam sekitar dan pembangunan sebagai gagasan nilai teras UMT, iaitu menyemai kecintaan alam. Oleh itu, saya ingin menggalakkan anda menjalankan penyelidikan tindakan atau action research yang dapat meningkatkan penguasaan ilmu bidang pengajian dan kaedah penyampaian PNP secara berkesan dan menyeronokkan. Mulai tahun 2014, sebahagian daripada geran penyelidikan dalaman akan diperuntukkan kepada ahli akademik di PPAL untuk membina korpus ilmu baharu yang diperlukan ini. Dalam syarahan 2012, saya telah memberikan penekanan kepada kepentingan mewujudkan program pengajian antarabangsa. Perlu ditegaskan semula, program pengajian antarabangsa mempunyai kepentingan strategik berganda. Program ini bukan sahaja boleh dijadikan asas untuk meningkatkan bilangan pelajar antarabangsa, tetapi lebih penting lagi, ia dapat membebaskan sebahagian besar daripada program pengajian sedia ada yang khususnya untuk memenuhi keperluan pembangunan modal insan negara daripada tekanan arus globalisasi. Dasar yang
telah termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu memperkasa penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di institusi pengajian tinggi, boleh kita laksanakan sepenuhnya. Oleh itu, pada tahun 2014, saya ingin melihat sekurang-kurangnya satu daripada pengajian di semua pusat pengajian diangkat menjadi program antarabangsa. Setiap pusat pengajian digalakkan untuk berinovasi tinggi ketika melaksanakan program pengajian masing-masing. Saya ingin melihat setiap program pengajian diangkat citranya dan dijadikan asas kepada pembangunan kecemerlangan pusat pengajian. Penyusunan semula kursus teras universiti, kursus teras program dan kursus elektif perlu diberikan perhatian segera. Berpegang kepada kepentingan ini, semua pelantikan pengurusi program adalah daripada kalangan ahli akademik terkanan dan berwibawa dalam bidang utama suatu program pengajian itu. Beliau adalah pemimpin akademik sebenar dalam konteks PNP dan diharap dapat memacu program pengajian masing-masing ke tahap tertinggi dan sentiasa diminati oleh pelajar-pelajar cemerlang. Pada tahap melaksanakan fungsi utama UMT pula, pusat pengajian merupakan institusi akademik paling tinggi kedudukannya. Di sini pelajar dididik secara formal sehingga kita dapat menghasilkan graduan berminda kelas pertama. Sementara ahli akademik pula merupakan sarjana yang melaksanakan peranan utama terpenting mereka, iaitu pengajaran dan penyeliaan. Oleh itu, pelantikan dekan untuk menerajui kepimpinan akademik perlu daripada kalangan ahli akademik yang berpengalaman dan dihormati, terutamanya oleh rakan keserakanan. Pada beliau diletakkan tanggungjawab tinggi untuk membawa pusat pengajian menjadi pusat ilmu yang dihormati di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Hadirin yang saya hormati sekalian, dalam syarahan yang lepas saya telah memberikan tumpuan kepada kesedaran untuk membezakan bentuk penyelidikan yang perlu dilaksanakan oleh warga UMT. Penyelidikan fundamental untuk meningkatkan kepakaran dan kemahiran individu akademik merupakan tanggungjawab asas semua ahli akademik. Ahli akademik berwibawa perlu mengasah bakat akademik melalui penyelidikan sepanjang hayat dan hasilnya perlu diterbitkan di dalam jurnal kesarjanaan atau kita sebut scholarly journal yang boleh juga digunakan untuk bahan pengajaran dan penyeliaan. Kebanyakan daripada anda juga perlu menjalankan penyelidikan bersifat gunaan atau tindakan yang lazimnya dilakukan dalam satu kelompok kecil. Ini membolehkan kepakaran bersama digembling untuk menghasilkan produk penyelidikan yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan kepakaran sedia ada dan daripada dapatan penyelidikan gunaan, anda boleh memindahkan ilmu atau teknologi kepada industri dan komuniti. Proses pemindahan ilmu sama ada melalui penyelidikan kontrak, perundingan, keterlibatan komuniti atau penasihatan dasar perlu dijadikan sebahagian daripada amalan kita. Kini, aktiviti memindah ilmu kepada masyarakat telah diiktiraf sebagai peranan baru muncul atau peranan ketiga universiti. Untuk melengkapkan usaha membangun keupayaan penyelidikan bersifat multidisiplin, pada tahun 2013 kita telah mewujudkan Institut Penyelidikan Kenyir, ringkasnya IPK. Ini merupakan usaha melengkapkan keperluan prasarana penyelidikan berimpak tinggi. Institut ini diwujudkan
dengan menggabungkan dua kemudahan sedia ada, iaitu Pusat Pembangunan Sosial dan Stesen Penyelidikan Kenyir, dan menambah sebuah entiti baru, iaitu Pusat Ekosistem Tasik Kenyir. Dengan wujudnya IPK, kini UMT telah mempunyai kemudahan penyelidikan canggih dan terfokus dalam bidang tujuan kita, iaitu sains marin, perikanan, bioteknologi marin dan sumber akuatik. Permintaan untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan yang saya istilahkan sebagai R&D commercial oleh kerajaan melalui pada mulanya MOSTI dan kini Kementerian Pendidikan merupakan tindakan strategik untuk meningkatkan keupayaan bersaing negara, khususnya untuk membangun teknologi tinggi bagi pertumbuhan industri. Oleh kerana banyak dana telah disalurkan melalui mekanisme ini, R&D commercial telah menjadi dominan sehingga sebahagian besar ahli akademik di UMT dan IPT tempatan lain berpendapat ini sahaja bentuk penyelidikan yang mereka perlu lakukan. Walaupun amanah ini penting untuk kemajuan negara, tidak semua ahli akademik perlu dan mampu melaksanakan tugas tambahan ini. Kita perlu mengimbangi keperluan penyelidikan kesarjanaan dan R&D komersial dalam perancangan berstrategi melalui pelbagai pendekatan pelaksanaan. Dalam perkembangan terbaru, pada akhir tahun 2013, Jabatan Pengajian Tinggi telah memperkenalkan skim Geran Penyelidikan Niche atau NRGS, terutamanya kepada universiti komprehensif dan universiti komprehensif berfokus. Ini merupakan satu anjakan paradigma JPT yang sangat dihargai. Dalam konteks ini, pembangunan, kawalan dan tanggungjawab seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada pengurusan tertinggi universiti. JPT seharusnya hanya memantau keberkesanan pelaksanaannya sahaja. Oleh itu, kita perlu meneliti kembali objektif asas, jangka panjang dan pendekatan pelaksanaan semua geran ini digunakan untuk membangun niche UMT, iaitu sains kelautan dan sumber akuatik, supaya ia lebih menyerlah dan lestari. TNC Penyelidikan dan Inovasi perlu menerajui program ini dan mengambil pendekatan yang seimbang antara membangun keupayaan bakat akademik dan meraih hasilan penyelidikan berimpak tinggi. Transformasi Penyelidikan dan Inovasi atau PNI yang telah dimulakan sejak pertengahan tahun 2013 akan diberikan penegasan yang lebih tinggi pada tahun ini. Konsep Special Interest Group SIG dan Research Interest Group RIG perlu dimantapkan supaya kefahaman semua ahli akademik terjajar. SIG atau RIG merupakan kumpulan penyelidikan longgar, loose research group, merentasi pusat pengajian dan institut penyelidikan, bersifat multidisiplin dan transdisiplin serta mempunyai objektif jangka panjang yang jelas. Dalam konteks ini, ahli penyelidik boleh daripada kalangan warga UMT atau bersifat universiti, daripada kalangan penyelidik IPT tempatan atau bersifat kebangsaan, dan daripada kalangan penyelidik dalam dan luar negara atau bersifat antarabangsa. Bagaimanapun, saya perlu mengingatkan kepimpinan utama SIG atau RIG perlulah daripada kalangan sarjana di UMT. Bagi memastikan kita bergerak ke hadapan dengan lebih terfokus serta jangkaan hasilan berimpak tinggi, beberapa perbincangan telah dilakukan dan akhirnya
UMT bersetuju mewujudkan 11 SIG atau RIG. Ini bukan satu angka azimat, mungkin kita juga tambah 1 atau 2 di masa hadapan, atau kita kurangkan 1 atau 2 di masa hadapan, bergantung kepada pencapaian masing-masing SIG. Jadi sinarai yang telah kita perkenalkan untuk kita majukan ialah SIG atau RIG, perikanan pesisir pantai, tekno usahawan aquakultur, ekosistem terumbu karang tropika, sumber bioteknologi marin, penyelidikan pentas Sunda, perniagaan dan teknologi maritim, pemeliharaan ekosistem tanah bencah, tenaga keterbaruan, koridor timur, penyelidikan geopark Kenyir, penyelesaian risiko bencana pesisir dan komuniti kepulauan dan persisiran. Pemilihan kepada SIG ini lebih tertumpu kepada kekuatan dan juga penyelidikan yang bersifat strategik bagi UMT. Semua SIG, RIG perlu mempunyai pelan jangka panjang dan matlamat akhir, end in mind, yang jelas. Setiap satunya perlu memeta strategi pembinaan pasukan dan penjanaan dana, menjalankan penyelidikan dan jaringan, dan memindah ilmu atau teknologi dalam satu kontinum penyelidikan yang berterusan. Perbezaan antara SIG dan RIG terletak pada penekanan yang lebih berstrategi, iaitu sama ada untuk pemindahan ilmu atau penjanaan ilmu baharu. Pada tahun 2014, setiap SIG dan RIG ini akan diperuntukkan dana pengurusan sebanyak RM25,000 setahun.